Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan untuk buat pagar masjid, kita tengok soalan orang bangun bergadung. Apakah hukum jika jiran sebelah rumah tak tegur kita? Kita tegur tapi dia buat tak endah saja. Baik, kita hidup berjiran, kita tegur dah jiran tapi dia buat dor je. Jawabnya, dah untunglah mu. Pasal mu sudah buat ihsan. Kamu sudah tunaikan hak jiran dan kamu dapat pahala, dia tak dapat pahala. Kita nak pahala ke kita nak jiran tu mari cium kita? Faham lagi? Tegur je lah. Dah jawab, esok jumpa tegur pula. Dua pahala. Faham lagi? Apa ruginya kita? Kalau kita pakat 3 jalik takkan kurang jadi tinggal 2. Tak? Gitu. Lama-lama Allah makin sayang kita. Itu je lah. Dia orang sombong. Sombong nak sombong ke mana? Kan kita daripada air mani belaka. Air mani nak sombong dia. Ke dia buat daripada air Pepsi. Tak nak fikir orang sombong ni. Macam mana kita nak solat qada yang dulu-dulu kita tinggal? Sebab nak bilang banyak sangat. Tak boleh nak bilang. Nampak? Itulah banyak sangat tinggal. Dia gini, awak kena start sekarang qada. Bila orang pang subuh, mayang qada 2 rakaat, lepas tu mayang subuh berjemaah, lepas tu qada pula subuh 2 rakaat. Cara dia. Kalau ada, lepas tu ada masa-masa kita bah pada tu ada rasa nak buat sunat, silakan. Orang bang zuhur kaki nak semayang duha, awak qada dulu. Lepas qada mayang duha, lepas duha mayang qada. Bab banyak Kaki orang zuhur qada zuhur. Lepas tu mayang zuhur pula tunai. Habis tu semayang zuhur qada pula. Jadi tak apa, dah ingat pun. InsyaAllah beberapa lama akan datang ilham dalam hati, merasakan bahawa apa yang kita qada ini sudah lebih. Bila rasa macam tu boleh berhenti. Soalan seterusnya, apakah maksud onani? Onani maksudnya memuaskan nafsu sendiri dengan tangan akan kemaluannya sendiri. Tak boleh. Laki cara laki, puang cara puang. Hukumnya haram. La'anallahu man nakaha biyadih. Walaupun hadis ini dhaif, tapi litarghib wa tarhib. Untuk menakutkan kita. Allah Ta'ala laknat orang yang menikah dengan tangannya, sama ada laki-laki atau perempuan. Soalan seterusnya, suara perempuan ketika selawat atau menyanyi, apa beza aurat dan suaranya? Allah kata dalam Quran, fala taghdha'na bil qawli, wahai kaum wanita, jangan kamu keluarkan suara dengan melenggok-lenggok, buat suara nada-nada, buat suara mendayu-dayu, wa yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka nanti orang-orang yang fasik, orang-orang yang tak elok hatinya, yang ajnabi akan terfitnah. Fala tu jangan. Kerana itu jumhur ulama mengatakan orang perempuan haram menyanyi di hadapan ajnabi. Sama ada nyanyi itu lagu biasa atau lagu nasyid atau lagu selawat. Yang ada khilaf ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada setengah ulama kata diharuskan. Kerana Al-Quran tidak akan memberi fitnah pada orang yang mendengar. Itu pandangan ulama. Selawat biasa boleh. Contohnya perempuan tu besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh. Tapi Allahumma salli ala, kaum perempuan contoh, faham lagi, dilunakkan suara. Itu yang kata setengahnya kata haram. Baik. Jadi lagu mana kita nak buat? Keluarlah daripada khilaf ulama. Bacaan imam kurang jelas dari segi makhraj dan tajwid. Apakah komen? Nak komen jangan, kita tak dengar lagi. Apa yang mu dengar dengan kita dengar lain. Cuma begini, dimaafkan jika berlaku kesalahan khafi. Kesalahan baca Quran ada 2. Satu dipanggil lahan khafi, satu dipanggil lahan jali. Lahan jali ni lahan terang-terang salah. Itu tak maaf, tak boleh jadi imam. Contoh tukar baris, contoh tukar huruf. Itu jelas sangat salahnya. Itu tidak dimaaf, mesti betulkan, mesti kena baca semula dan ataupun tukar imam yang lain kalau dia tak boleh nak betul. Yang kedua, dimaafkan bagi kita orang ramai ni. Iaitu lahan khafi, iaitu makhraj kita betul dah tak berapa comel.
sifat huruf kita tidak tepat, itba', jahar dan sebagainya, tak kemah. Kerana itu benda yang payah hanya pandai para qori-qori saja. Itu dimaaf. Jadi maksudnya kesalahan yang nyata tak boleh. Soalan seterusnya, sekarang keliru tarikh bulan Islam. Setengah kalender waktu solat menunjukkan beza. Mohon pencerahan. Sebab melibatkan tarikh puasa sunat, contoh puasa 1 Rejab. Selepas isu azan itu ada yang dah mula lewatkan solat antara 10 hingga 20 minit. Bagaimana pula nanti dengan waktu berbuka puasa, memandangkan bulan Rejab ini dah ramai berpuasa sunat, sunyakan ke bulan Ramadan. Jika kami pendekatan dengan melewatkan solat lepas waktu azan, macam pula dengan waktu berbuka puasa, yang mana keduanya dianjurkan dibuat awal waktu dan bersegera. Mohon pencerahan. Baik, baru ni ada isu mengatakan selama ni kita semayang salah, semayang awal, yang betulnya kena setengah jam lagi lewat. Nampak? Itu kenyataan itu sebenarnya adalah batil, salah. Siapa yang ikut dia sudah tersesat jalan. Yang betul ialah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dalam carta-carta falak. Yang buat falak ini bukan Syekh pasal mozaik. Yang tulis falak ni bukan kerja pandai. Faham lagi? Bukan orang ngai khisi. Faham lagi? Tidak semua ulama boleh sampai ke darjah tahu hukum falak ni. Kerana ilmunya sangat susah. Melihat matahari, melihat bulan, semuanya kena ada bukti, kena ada perkiraan-perkiraan yang tepat. Sebab itulah ditulis falak ini bukan zaman kita, daripada zaman dulu lagi, sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Yang ini boleh ditulis. Kita tengok sekarang takwim 1 tahun. Sekian bulan, asal 423, 424 dan sebagainya. Itu semua tu betul. Dan kalau kita cek, paling jauh dia akan lari 3 minit sahaja. Betul falak tepat, lari seminit, 2 minit, 3 minit, maknanya cepat. Atau lambat seminit, atau lambat 2 minit, atau lambat 3 minit. Hak baru ni kata kita kena semayang subuh setengah jam lagi lewat, itu sudah terbabas. Kerana dalam kitab-kitab hadis, Nabi SAW bila dia semayang jadi imam, para sahabat yang duduk di belakang selesai daripada semayang, selesai habis dah semayang, mereka keluar untuk balik, hari sangat gelap lagi. Kalau pukul 6 sekarang 6 suku, lambatkan setengah jam jadi 6.45, keluar semayang. Dan kalau 6.45 baru azan, pukul apa semayang? 6.45 azan, takkan 6.30 semayang. Pukul 7.15 minit lagi, pukul 7 semayang. Faham lagi? Pukul 7 semayang, habis semayang apa? 7 suku dengan wirid sekian. 7 suku keluar, masuk dalam hati. Hari masih gelap sehingga kami tidak kenal sesama kami. Betul lagi ya? Faham lagi? Zaman Nabi, sahabat kata habis sembahyang jemaah, keluar balik ramai-ramai. Bila balik tu, mu tengok aku tengok mu, tak kenal. Pasal apa? Kerana masih gelap. Faham lagi? Dan kalau ni, kalau nak ikut pakai buah ni, setengah jam kena lewat. Sekarang 6 suku subuh, faham? Setengah jam lewat, 6.45 bang. 6.45 bang semayang pukul 7 habis semayang, 7 suku, 7.20 balik. Kenal tak sama kita? 7.20 dah boleh pakai dah perkataan ni. Ada hak ulama boh dalam kitab tak mau pakai, hak orang boh print screen, ni tu kedek ke ada kita. Ada ilmu falak ni jugalah dalam tu pasang suruh air. Kita pergi sungai Kuala Terengganu, kita ambil takwing ni, ditulis hari ni pasang tinggi sekali air 1.2 meter 1.15 tengah hari. Kita pergi 1.15, dia akan lari paling jauh 3 minit. Maksudnya 1.15 tu kalau 1.2 meter, air paling tinggi, paling sebau. Dia jolok masuk daripada suruh 2 jam sebelum. Kena faham tu. Jangan tengok aja, dah tengok apa ni. Ingat dia buat tu waktu semayang pakai lampu putih 6 suku. Ingat gitu. Pakai kitab. Faham lagi?
Kitab falak, ukuran-ukuran dia, sehingga kita boleh tahu waktu asar mata Portugis menyerang Melaka 15:11 pukul apa masa tu. Itu ilmu falak. Faham lagi? Hari kita beranak, mak kita beranak kita itu garik pukul apa? Ada Melaka kena kira. Nah, batu serah ke ulama. Mudah ikut netizen. Apakah hukum netizen? Anak muda kita suka tidur lepas solat subuh. Kalau tak ada kerja, kita jangan tidur. Kalau ada kerja boleh tidur. Contohnya kita balik pulang lewat daripada Kuala Lumpur sampai aku 3:30 pagi dah. Kalau kita nak masuk kerja pula, kita perlukan sedikit lagi rehat. Apa tidur? Ni banyak tidur jadi rugi. Dah haram, tidak haram, tapi kita berzikir ikut salafus soleh. Mereka berzikir sampai ke cerah matahari. Cerah matahari kita isra', duha, tidur. Harta pusaka dibagikan segera. Betul ke arwah akan seksa sebab peninggalan tidak diselesaikan? Jawabnya arwah tak seksa. Yang haram kita sengaja melambat-lambatkan pembagian hak orang lain. Kita orang senang dah, kita diwakilkan menjadi pembagi penjaga harta. Nah, oleh kerana kita fiti banyak dah, kita buat dak lambat. Adik kita hak susah hak basah tu tunggu-tunggu. Jangan hak orang bagikan dengan segera. Soalan seterusnya, apakah hukum speka surah terlalu kuat mengganggu jiran? Jawabnya tengok apakah benda yang dibuat. Kalau benda itu syiar, tak boleh kata apa dah lah, seperti azan. Faham? Tapi kalau tengah malam kau nak tahajud bahas speka juga jeng. Dia setengah orang yang tahajud pakai speka. Orang dulu-dulu semayang tahajud, dia ambil wuduk, dia lapik guni. Dia takut air wuduk dia jatuh atas latar, dengar di jiran kata dia bagus. Takut jiran kata, oh bagus bangun tengah malam. Dia lapik guni, slow ambil wuduk. Takut kata dia bagus. Kita mayang tahajud tulis Facebook dan tahajud. Kalau kan ni ayam ulu balik berok kapur pula. Faham lagi? Betul tak? Nangis makan spekal. Nangis. Pukul 3 pagi orang nak tidur tak boleh. Patut tutup pintu semua. Nak nangis pun. Faham lagi? Biar jangan orang jadi bodoh. Azan tak boleh, dia kena kuat. Bang di Bangku Peradung, dengar siapa di apa benda tu, Pulau Seram. Dengung. Lebih baik. Kenapa? Sejauh mana sampai suara muazzin, semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu syiar fardu kifayah. Kalau tarawih dan sebagainya, tengok-tengok patut-patut padang. Kalau tak ada mengganggu jiran, kuat tak apa. Kalau jiran nak tidur dan sebagainya, sedang-sedang. Soalan seterusnya, kedai makan boleh berpasang kaset orang ngaji masa mereka sedang berjalankan operasi gini. Kalau kita pasang, kita tak mau dengar, nak bagi orang lain dengar, boleh. Tapi kalau orang lain mari pun bukan jenis nak dengar, jenis nak makan. Faham? Akhirnya diabaikan. Baik tak usah pasang. Tapi kalau kita pasang tak sampai darjat haram. Kerana makruh kita pasang, kemudian abaikan dia. Yang haram ini pasang, kemudian kita sengaja bisingkan suara kita supaya terkamu suara bacaan Quran. Itu haram. Kalau kita kejut solat subuh pukul 6 tengah pagi, lepas tu anak kita kejut sekali, kita susukan dia dulu dan tidur kejut semula pukul 8 pagi. Boleh solat subuh masa tu? Boleh. Anak dia nak susu, dia susukan dulu. Faham lagi? Pada dengan dia tidur. Patutnya anak tidur, dia bangun sembahyang subuh, dia pergi tidur pula. Jadi tengok, kalau dia sengaja ke dalam waktu dah berdosa. Walaupun anak dia lapar. Kerana lapar tu tak membawa kepada kematian. Yang boleh berhenti ni memudaratkan, bawa kepada melibatkan nyawa bayi tu. Maka kita susukan dulu, boleh. Tapi kalau nangis biasa saja, sembahyang dulu. Sembahyang tak sampai 15 jam rasanya. Tak, ada lebih kurang 4 minit, 5 minit saja. Tak payahlah kita nak wirid-wirid, susukan anak pahala macam wirid tu. Ni mak yang tidur dah, ayah tak tahu apa.
Dalam sewa houseboat, laki-laki puang capur duduk, satu ofis bukan mahram, masak sama-sama, malam-malam karaoke ramai-ramai, tinggal suami di rumah, mandi air terjun, sauk capur laki puan. Apakah hukumnya? Hukumnya takkan mudah tahu dah. Laki puang bini orang, hak tu laki orang. Hak tu tinggal laki di rumah, laki naik-naik di nutak lain dah, langkawi. Bini houseboat pula dengan sesek jabat laki ni, lepas tu mandi air terjun sama tak. Ini semua ni pekerjaan jahiliah. Tuang houseboat nak witih je, ni dah ada peduli. Nak sewa apa kan? 40 orang okey. 4,500. Potong okey, potong sikit okey. Nampak tak? Tu cari duit belaka. Lepas tu karaoke, dia family boleh lah. Keluarga kita, faham tak lagi? Lagi keluarga saja. Tak usah main kalau lelaki puang capur gitu. Kalau dia asing dijaga betul lain. Satu pejabat puang, ni geng puang. Dia tekak atas, ni lelaki tekak bawah. Patut puang mandi luku. Kalau lelaki tak ada, dia lari dulu. Tu cara dia. Dah mandi sama-sama. Mandi sama-sama haram. Nabi larang perempuan dalam Nabi itu masuk ke tempat mandian awam. Maksudnya ada lelaki lain. Kerana aurat dia walaupun ditutup, pakai pakaian ni jadi basah, membentuk aurat. Itu haram. Nampak tak? Wajib kena buat peraturan. 2 bulan lagi nak puasa, biasa kita baca Quran 30 juzuk. Kalau tidak mampu baca Quran 30 juzuk, dekat pada ibu bapa kita telah mati. Soalannya boleh tak tidak kita upah orang lain yang baca Quran tu dekat pada ibu bapa kita? Adakah orang menimba upah baca Quran 30 juzuk itu dekat pada si mati, dapat pahala atau upah, atau mendapat pahala dan upah? Mohon penjelasan. Jika orang itu baca dengan tak upah, maka jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Kalau dengan berupah, jumhur ulama melarang. Tapi ada sebahagian fuqaha membenarkan. Jadi benda ni khilafiyah. Jadi sebaik-baiknya kita keluar pada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Sebaiknya keluar daripada khilaf. Iaitu kita anak sendiri yang baca. Tidak ada ulama mensyaratkan baca Quran untuk dihadiah kepada ibu bapa 30 juzuk. Kata Imam Syafi'i, iqra'u minal Quran ma tayassara minhu. Membacalah daripada Quran apa yang mudah baca. Mudah baca sela. Mampu baca 2 lah. Merasa nak baca khatam. Faham lagi? Tidak ada ketetapan 30 juzuk, 40 juzuk, 50 juzuk. Soalan seterusnya. Ada susun selipar rapat-rapat depan pintu. Sedengar ada orang kata makhluk halus, dia suka. Makhluk halus pula. Baik, dia kata ditubik luar rumah pagi, selipar dia ada orang susun. Faham? Jadi tengok CCTV tu. Kalau tak nampak orang, itu jin. Faham? Jin. Jin. Dah pelik? Tak ada pelik. Kerana dalam rumah kita ada jin. Cuma mengganggu atau tidak, menzahirkan atau tidak. Sebab tu Nabi pesan dalam rumah kita tinggi. Kita nak masuk dalam jambang. A'udzubika minal khubusi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa makna khubus? Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, syaitan jantan dan syaitan betina. Syaitan tu maksudnya jin. Syaitan ada 2, jenis manusia, jenis jin. Jenis jin ada dalam jambang. Dah faham? Dan ada syaitan di dalam masjid. Sebab tu jangan tidur netang kiblat gini. Nak tidur dalam masjid, tidur di belakang, di tepi manjang ini. Tidur gini kadang-kadang yakak. Tengok-tengok luar duduk. Siapa akak? Jinnya. Jin bukit di belakang so kamu. Faham lagi? Itu tak pelik pun. Bagaimana nak nasihat kawan kita? Dia ni bini orang tapi dia skandal dengan suami orang. Nak nasihat kawan dia terbuka gini, mungkin jumpa dia. Dia yang buat maksiat, jangan cerita ke orang lain. Aib dia. Jadi pecah belah rumah tangga dia. Cerita ke dia. Kita tengok jiran kita ada lelaki dah. Lepas tu jumpa dengan orang lelaki lain, duduk dalam kereta ke apa kan. Jangan cerita ke lelaki dia.
Tak boleh nyanyi kan anak-anak dia jadi perceraian, jadi apa? Cerita ke tuang tubuh kan. Awak dengar orang lelaki tu siapa dia? Faham lagi? Itu kawan-kawan duk baik duk itu, tak boleh duk itu. Kawan dah orang nak duk mana-mana. Kalau gitu saya kan bukan lelaki awak sok. Baru dia sikit. Faham lagi? Jadi biarlah kediam kita cerita kepada orang yang beri islah. Ni dok kita tengok bini orang dok betul, kita cerita ke lelaki dia. Jauh belah habis semua tadi. Kita tengok lelaki orang, kita cerita ke bini. Cerita ke lelaki dia, ni dah boleh yang harang ni. Dia harang warna bini muda saya yang mesti bangun. Nampak tak? Ni kena tengok, takut fitnah. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa kau pakai baju ada lambang salib? Salib ini kita beli baju bandar ada salib, boleh tak? Boleh. Buang salib tu. Kata ulama yang fatwa mutaakhir ini, kita hapuskan lambang. Kalau jenis getah soyok. Kalau jenis boleh cat. Kalau sayang ke baju lah. Kerana mempromosikan lambang agama lain hukumnya haram. Tak jadi kafir, haram pakai. Tapi ramai orang kita tengok ni budak-budak ni dia beli baju bandar. Salib tu memang dicam tulisan-tulisan tentang gereja. Nama Persatuan Kristian, Persatuan Gereja, tapi dia tak erti Inggeris, dia beli pakai. Baju-baju t-shirt lah, banyak kan t-shirt hitam. Banyaknya Persatuan Gereja. Tapi dia tak erti. Dia tak erti pasal putih. Dia tengok lawa, dia gambar, nampak rare, nampak. Bagi main jemaah terus Persatuan Gereja. Faham lagi? Kerana Persatuan Gereja ni ada beribu-ribu jenis dalam dunia ni. Nak kalau baju itu daripada Jepun, daripada Amerika. Banyak persatuan-persatuan macam kita kan. Persatuan Kebajikan surau ni surau ni. Mereka ada persatuan ni, gereja ni, gereja itu, gereja ni. Banyak kita baju gereja pakai. Pasal apa? Pasal dia pergi sekolah dulu tapi tak tahu lah, tak pandai. Orang suruh masuk kelas jual kambing. Hak rock tu gaji masuk. Hak rock kafe dia jual benda dalam. Agak. Ada. Boleh tak? Ada. Kalau dalam jual Maggi okey. Hak rock tu jual Maggi dalam. Maggi sekelat Nissan. Ada apa masalah jual agak. Apakah hukum isteri ambil duit suami tanpa pengetahuan suami untuk sedekah? Tak boleh. Yang boleh isteri curi duit suami ialah pertama dia minta suami tak bagi, dan yang kedua dia nak beli benda yang penting. Contoh nak beli beras, nak beli gula, melo anak nak minum air, nak bayar elektrik api, bil air, hak penting faham? Susu anak, faham? Beli ikan, hak tu minta dah laki dah boleh curi. Maksud curi itu tidak berdosa. Tapi qada saja. Contoh dia nak beli beras harga 30 riyal beras. Piti ke 100 kena balik 70. Jangan kik decing. Faham lagi? Betul tak? Tapi orang puang gitulah. Orang yang paling banyak curi piti kita siapa dia? Ini kita ya. Maaf lah dari bini kita, betul tak? Masa kita bujang itu, ada orang curi piti lah duit dalam kocek kita? Ada tak? Ayah hilang. Bila mundikah dah? Banyak dah hilang. Dah nampak? Kita pergi ke bandar tengok, mana 70 riyal. Berasa 200 lebih ni. Mana 70 riyal? Anjing dia gitu. Faham lagi? Tapi kita fikir, Nathan ni. Maaf lah. Pasal bini kita, betul tak? Dia melahirkan anak kita, ngandung ke anak kita dah. Biar dia lah. Cuba lain kali tu kena bubuh sikit-sikit dah lah. Kalau banyak tu susuk dah. Baik tak kira. Dia tak ada hati perut dia. Dia tak tahu kita nak bayar piti orang. Gitulah. Beli barang perlu dah piti tak ada pergi 100 senyap hari ni 2 tahun lebih. Sedekah kira sedekah bini kita. Tapi jangan curi-curi nak sedekah. Tak boleh. Bayi pakai pamper, dalam pamper ada najis, duduk solat duduk tayat, akhirnya dia tidur, kepala atas punggung atas latar, tanggung najis tak? Tak. Ni anak kita. Contoh anak panjang anak ni panjang, dia berdiri jadi panjang ini.
Ni pamper dia, ni kepala dia lah. Dalam pamper ni ada najis. Faham? Kita tahiyat. Okey, bila begini dia mari tidur, punggung duduk atas latar, kepala buat tariba kita. Ukurnya tidak lagi menanggung najis. Yang tak boleh kita berdiri, dia mari pauk kita dan dia akak kaki. Nampak? Dia pauk kita di kaki kita diri, mayang, dia pauk ni dan dia akak kaki, gantung. Dalam paper dia najis, tak boleh. Dikira kita menanggung orang yang menanggung najis. Atau kita duduk tahiyat, dia mari duduk tariba, tak boleh. Bukan batas segera. Taklah ya ruddu faura, tolak dia ke tepi segera. Dia tahu dah ada najis dalam paper, dia duduk tak tahiyat, dia tolak segera. Kita tahu dah tak ada benda pasal baru tukar paper, dia dah kecil lagi, tak payah tolak. Biar dia duduk sampai kita salam. Kerana budak-budak dia suka duduk atas riba ayah dia, mak dia masa tahiyat. Kenapa? Tak boleh nak buat benda. Relax dia. Kalau duduk orang lain kakung benda suatu. Lagi. Tapi jangan marahlah kalau anak kita duduk atas riba. Pasal anak kita kan budak-budak, betul tak? Tunjukkan kasih sayang. Nabi bukan duduk atas riba, Nabi sujud duduk atas belakang. Wak kuda terus ni. Wak kuda terus sehingga Nabi pun sujud lama. Kata sahabat, "Bapa tadi sujud lama sangat?" Sahabat dah apa? "Tadi ada budak naik atas belakang di wak kuda main, jadi aku sujud lama. Kalau aku akak kepala derah macam biasa, dia tak dang puas bermain." Nampak lagi? Dalam semayang ra'i budak-budak bermain. Nampak? Jadi kalau anak kita duduk tariba, bertuahlah kita. Cuma kalau ada najis, ulama kata halih. Tak ada najis biar situ. Ada orang marah, anak duduk tariba, gini ayah. Nampak tak? Bodohnya ya. Nak marah dia anak mong. Dia lagi budak-budak yang marah budak-budak. Yang kita nak marah bini kita duduk tariba. Kita tayar awal mai duduk tariba, kapok wis suti. Dak reti bahasa panggil. Soalan seterusnya, imam baca Fatihah ada bahagian selalu macam salah. Dia baca bukan ghairi makdu, ghairi makdu, dibaca nu bukan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nu bukan ni. Ghairi makgedu. Ghairi makgedu. Mana ada baca gini? Sah ke tak bacaan gini? Harap tu imam kampung sebelum jadi imam lagi betul pada sekali lagi lah. Dia gini, dia kata macam salah. Kalau macam salah, belum tentu salah. Baik, jadi kita ambil lah pandangan ulama biar mutawatir salahnya imam itu. Lebih kurang 5 orang yang ahli tentang Quran dengar bacaan dia. Kita pandai dah panggil 4 orang dengar. Takut kita seorang dengar salah, orang lain dengar betul. Nampak lagi? 5 orang. 5 orang sahih, salah makgidu. Faham lagi? Nampak? Baru kita suruh dia betul. Dia tak ada boleh nak betul kau tu kau imam lah. Dia tak boleh sebab dia ummi, dia tak boleh baca betul. Yang ummi begini tak boleh jadi imam, melainkan makmum dia gitulah ke. Baru boleh. Semua makmum makgidu. Jadi baru boleh. Kata surah ni surah makgidu. Kena surah tu. Betul ke dalam tayat awal jangan sambung Allahumma salli ala Muhammad? Jika sambung kena sujud sahwi. Mujur dia tanya. Tayat awal kat mana kita tahiyat? Sampai kepada selawat. Allahumma salli ala Muhammad, naik diri. Tapi kalau tahiyat akhir sunat tambah keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu panggil selawat dalam tasyahud akhir, rukun semayang. Kemudian sunat aba'at pula. Wa ala ali Muhammad, itu sunat aba'at. Siapa tak baca waktu sujud sahwi. Itu maksudnya sini salah. Dia kata kalau tayat awal kita pergi sebut lebih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pergi sebut juga kena sujud sahwi, salah.
Ulama tak kata lagu tu. Faham? Bahkan kalau imam tak bangun lagi, kita habis Allah salli ala Muhammad, kita boleh teruskan sampai fil alamin innaka Hamidum Majid yang dibaca dalam tayat akhir. Soalan seterusnya, bolehkah suami mandikan mayat isteri? Dia gini, yang afdal perempuan mandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki. Faham lagi? Cuma ulama, setengah ulama saja kata harus nak mahram mandikan mahram yang berlainan jantina. Kecing berdiri kena air kecing sikit pada seluar, macam mana nak buat jika nak solat? Jawabnya membawa air tak? Masuk lautan. Bawa air. Dalam hutan ada sungai tak? Ada. Dah apa dah asuh? Tanya nak buat gua ni. Dah kena percikan Naji nak buat gua ni. Nabi tunjuk dah kan? Basuh. Basuh dah mati seluar-seluar. Sini kena contoh. Ambil air, cucuk. Ni, cucuk. Faham? Cucuk. Yo. Cucuk. Yo. Sah dah. Faham lagi? Takut nak turun sungai, dah masuk hutang takut pula dah. Mudah saja. Kita nak masuk hutang, kita kena bersedia dengan keadaan beribadah. Suami dapat cerai tapi dah ni sama ingin rojok dan melakukan hubungan isteri tanpa merojok pada mahkamah, adakah sah rojok itu? Dalam kitab-kitab fiqh, bila suami sudah melapaskan tanpa dipaksa, aku kembalikan kamu kepada pernikahanku, aku rojok kamu menjadi isteriku, sah. Cuma peraturan negeri hendaklah dilaporkan supaya pihak mahkamah tahu rojok kamu betul atau tidak. Takut jadi perhubungan kamu nanti haram kalau rojok itu tidak sah. Kerana ada orang yang salah perkataan rojok itu tidak sah, tapi mereka hidup berdua. Faham? Jadi tujuan mahkamah syariah itu untuk mengesahkan. Kalau kamu sudah betul lapah rojok, itu sudah sah. Soalan seterusnya, makmum tak wirid macam imam, dia wirid lain dari imam, boleh asalkan betul belaka. Kedua-dua itu wirid yang diajar oleh ulama. Ada apa jangan mengarut dah lah. Imam subhanallah 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 subhanallah, makmum tak? Makmum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh, tapi jangan makmum kuat, kerana majlis ini majlis imam. Mu nak kuat, mu buat surah lain pula suti lagi. Nampak? Kerana kata ulama sunat ikut imam, tapi tak wajib ikut. Mu tak mau ikut, mu nak wirid lain zikir lain, perlahan. Ni majlis orang. Kalau kita pandai jadi belaka. Budak-budak laki-laki tak sunat lagi, dia semayang selang-seling laki-laki dewasa, sah. Tak ada masalah. Dia tak kait dengan sunat, dia kait dengan balik atau tidak. Bukan makna dok sunat duduk belakang, tak ada. Budak-budak belum balik duduk belakang, bukan sunat. Kalau duduk belakang dok sunat lagi nyanyi mualah. Umur 48 dah, 3 orang masuk Islam, kena duduk kat duduk cek. Tahu dah, 2 minggu depan nak sunat. Faham lagi? Faham tak? Dia tak kait dengan sunat, dia kait dengan balik. Tapi kalau itu susunan sah saja, laki-laki dewasa depan, belum balik belakang, tiba-tiba yang belum balik pergi masuk kat laki-laki, tak ada masalah. Cuma aturan sah itu afdal dia di belakang. Soalan seterusnya, tanah kepunyaannya walau bagaimanapun dalam geran nama orang lain, hukum ambil hak orang dia tahu tanah itu bukan kepunyaannya. Dia gini, dalam geran tak mesti tuang dia. Contoh, kita jual dah tanah tu kemarin, tukar nama minggu depan, kita jual kepada mamak, dalam geran nama kita. Okey, sekarang tanah tu milik siapa? Mamak dah, kita jual dah kemarin. Dalam gerang nama kita, gerang bukan menunjukkan milik tanah. Gerang itu sana hitam putih. Faham lagi? Dah muakkad jual beli jual dah, walaupun dah tukar lagi nama, hak mamak, hak pembeli. Jadi ada kematian itu gini, kena ingat. Jangan pakai tanaman saja. Kita banyak orang dia nak sengelak, dia nak faham piti, dia pakai tanaman. Masuk mahkamah dunia menang dia. Tapi mahkamah akhirat masuk neraka. Dia tak kira atas nama tu, tak kira jual beli lagi. Soalan seterusnya, hutang pinjam ambil hutang. Contoh nak pinjam RM1, bayar RM1.5. Nabi kata kullu qardin yajurun nafa'a fa huwa riba. Setiap kita beri hutang ke orang, lepas tu nak bayar, suruh bayar lebih, itulah riba. Yang menarik keuntungan. Faham lagi? Riba. Dah riba kau ni? Tak ada kau ni. Neraka.
Isteri saya lari dari rumah tanpa sebab 2 bulan 6 tahun kahwin. Saya tak punya anak. Ada perlu saya bagi nafkah isteri saya kerana dia tinggalkan saya? Tak wajib. Tak wajib beri nafkah. Tapi nak beri tidak salah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana dia nusyus. Nah, mana-mana perempuan keluar rumah macam ni, di dalam laknat. 2 bulan dalam laknat Allah. Nabi kata ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha min bighairi innihi la'anat hal malaikah hatta tarji'. Mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka sepanjang dia di luar rumah itu, dia dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula. Tapi perempuan ni takut tak laknat. Dulu dia apa laknat dia? Dulu dia apa? Betul tak? Dulu dia apa dia? Kata tak baik masuk neraka. Dia neraka pun. Ada tak gitu? Jangan main. Oi, perempuan jangan main. Nah, betul orang baik-baik ni banyak orang lelaki lah. Dah orang lelaki dia takut orang dia gitu. Kata kalau ustaz-ustaz dia tak boleh buat gini, haram. Hadis kata masuk neraka. Allah. Agak tu ustaz gitu orang lelaki tau. Tapi kalau orang perempuan dia tengah ngamuk, cerita kata tak boleh awak buat gini, masuk neraka. Ya, neraka. Betul tak? Dia takut. Dia takut masa tak mari seh lagi. Masa mari dengar suara kan. Aku ustaz khabar malaikat enggak kita. Dia budak balas lagi. Dah balas ustaz-ustaz pun dia ajar lagi. Tapi bukan hak beranggung-bergadung ni lah, puang hak bangun donak. Keluar koyak sikit bahagian lutut, sah atau tidak semayang? Lutut mutammimul lil aurah, dia menyempurnakan tutup aurat. Hakikatnya bukan aurat. Aurat sebenar baina surah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut. Jadi lutut penyempurnaan. Atas sikit pada lutut nampak batal mayang dengan sepakat ulama mazhab Syafi'i. Jadi sebaik-baiknya biar tak nampak lutut. Kerana perkara itu diragui. Soalan seterusnya, takbiratul ihram sampai tayat akhir baru perasan ada seluar koyak. Tadi dah. Baik. Jual burger cap kicau tak basuh telur, apakah hukum dia? Jual benda najis. Kita makan pula macam mana? Baik. Jual burger mana ada telur? Ada botol telur dah ni. Ni benjo tak? Jual burger benjo tu lah telur. Telur kapik roti. Telur ni ada najis, dia tak basuh. Ni penting ni. Mujur dia tanya. Tak? Boleh kita share. Baik, ni telur. Ambil telur, nak buat benjo. Bubuh besi bulat tu tau. Dia pun pecah, bubuh dalam besi tu. Jadi bentuk bulat tak? Benjo. Apakah hukumnya? Kita makan benjo itu, apakah hukum penjual burger itu tidak basuh dulu telur? Jawabnya, penjual burger tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan orang yang makan halal. Kerana telur najis itu, najis apa telur? Tai. Biasa duduk kalau ada, biasanya sudah bersih. Kebanyakan telur sudah bersih. Kadang-kadang ada di telur itu tai. Aluh sikit. Sikit tau. Biasanya kalau di telur ayam tu tai ayam ke atau tai kangaroo? Tai ayam tau. Okey, ni tai ayam yang ada sikit. Kita nak buat burger. Kita pun klop pecah gini. Kita bubuh dalam tu telur ke kulit dia? Telur. Masa kita buka tu, telur terus turun ke atau telur tu naik dulu kat najis dulu? Baru terjun. Terus turun tak? Kena tak di kulit luar? Tak. Itu halal makan. Yang tidak halal di luar kulit ada najis. Telur masuk dalam. Tak ayam ni pun ganyeh. Itu haram. Nampak lagi? Betul tak? Tak tuju orang. Nak betul pasal ramai sangat tak betul. Kemudian tangan tuang burger tu celup pula dalam telur. Bekas pegang telur tu kan najis tangan. Celup dah telur. Cuma kalau kamu menjual makanan, mu pegang dah tadi, tangan kamu ditarik tu,
Tak, kemungkinan tangan kamu kena najis, mutan najis. Maka lepas pada membuang kulit telur, wajib mu kena bersih tangan. Sebab kat gini nak pegang roti. Faham tak? Dia pun ambil roti pula. Ni telur, ada tahi. Pak kena tahi. Tak apalah lah. Bagian telur, bagian roti. Belah dua lagi. Ni tangan kena tak roti? Mu makan. Situ bukan di telur. Nah, sama macam roti canai. Roti telur dabar telur. Dia pun piung kelepak. Ambil telur, kelepuk, piung, bau. Roti telur tak kena najis. Kulit tangan luar pegang tahi. Buang kulit. Tangan lekat kotor tak? Kotor. Ambil roti. Lipat. Lekat tak di roti? Situ kan. Bila tu? Jika ada najis pada telur. Jika tidak ada najis, ada masalah. Okey? Kena faham. Soalan yang kedua sebelum akhir. Barang kangan kulit seperti kulit buaya, kulit gajah, kulit lembu, langgar lari, boleh ke kulit yang siap diproses? Boleh. Nabi jalan-jalan dengan sahabat, ada kambing mapuh, bakar lah, cokai kaki kata. Nabi kata, apa tak bakar kulit guna, ambil kulit guna. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini dangkai najis, tak ada bakar. Dapat tu. Nabi pun jawab, yang menjadi sandaran ulama, iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila disamak kulit bangkai yang najis ini, maka dia akan menjadi suci. Maka semua jenis bangkai boleh kita gunakan kulit. Samak dulu dan dia akan jadi suci. Faqat, maka sungguh, bukan gurau-gurau. Faqat. Qat masuk, qat ni masuk di PL madi. Tahura tu PL madi. Kalau ada qat depan, terjemah artinya maka sungguhnya telah jadi suci. Semua kulit bangkai boleh disamak melainkan anjing dan babi. Nampak? Tapi yang bangkai, yang tidak bangkai, yang mati disembelih, itu tak payah samak. Contoh gebang, melih lembu banyaklah kulit dah, itu tak payah samak. Basuh je lah, buang lendir apa semua ni. Yang maksudnya yang lembu langgar di lauri mapu tak sembelih, bangkai lah, atau binatang yang jenis tak disembelih, semua boleh. Kulit ular, sawa, anaconda, tidur sela, kulit cicak, kulit apa pun, kulit benda lagi, kulit naga kalau ada, kulit dinosaur, kulit badak sumbu, kulit gajah, boleh samak dan boleh pakai dalam semayang. Yang haram makan. Kulit tu samak untuk pakai saja, jangan makan. Samak buat sate. Nampak? Kulit rimah boleh kan? Habis kulit rimah kalau kat family orang ada jarang satu-satu ni. 40,000, 50,000 kalau wallet kecil. Kulit rimah. Pak puang tu wallet tu kan, buka tu 40,000 kulit rimah. Rimah mahal kan? Jadi jalan-jalan lautan tengok rimah mapu bahan di kopi. Nampak? Tamak buat jubah jadi tak imam makan. Baru orang rapat sah. Budak-budak rapat mari habis. Takut ke tak imam? Tak imam terapat. Tengok jubah tu orang dah masuk dalam sah. Soalan yang terakhir. Cara kita nak bertaubat, berhenti minum arak, contoh. Berhenti minum arak, menyesal, takut pada Allah, azam tambah ulangi. Itu lah. Kita solat dengan isteri rumah, kita salah rakaat, isteri tegur subhanallah, boleh ke? Seorang wanita aurat dalam solat, doa. Seorang wanita khilaf ulama, ada kata aurat, ada kata tidak aurat. Yang dilarang tu menyanyi-nyanyi tu. Cakap boleh. Nampak lama kalau perempuan jual mutang, kita nak pergi beli. Berapa sekilo? Aurat. Dari cakap aurat dah lah jeng nak jual. Bolehlah jual beli. Boleh gini sekilo RM5 wacik. Ambil 2 kilo lah RM14. Tu lain boleh. Yang tak boleh fala tahdha'na, jangan menyanyi. Apa kau telefon orang ajak minum?
Tapi dia suruh orang lain pula bayar. Jenis kerikut. Dek, mau ada dah ni? Ada orang berada. Mai turun ni pula usaha ni menaik kedai semua. Kita berlari gitu kong. Kita ni bayar. Tapi biarlah kawan-kawan. Dosa kira sangat. Mu bayar, mu boleh pahala tau. Dah. Dah tu lah panggil dia, dah lah satu kong. Itu tanya kau. Tekah kita belanja orang sepinggan nasi goreng, pahala bukan kira pinggan. Nabi kata kira suak. Kalau 20 kali suak, satu suak tu nampak Allah akan pelihara. Sehingga disebutlah kita hadis ukhiza fi yaminillah, disimpan pada kanan Allah. Maksud kanan Allah itu disimpan pada satu tempat yang membiak sehingga dia akan menjadi kana amsali kana mislu jabalin azim. Sesuak tadi hak orang makan kita bayar, dia akan jadi di sisi Allah nanti sebesar gunung Uhud. Mana kalau asyik orang sepinggang 20 kali suap, kita akan dapat 20 gunung Uhud pada hari kiamat. Segi yang mu nak marah, dia itu siapa, kawanmu ke musuhmu? Kawan tak? Iyalah. Kan dapat 14,000 sepinggang. Betul tak? Lain dia suruh bayar bel paya sutir. Nampak baru lelah kita 180,000. Nang ya je. Sebut telur ada. Soalan yang terakhir, isteri keluar jemaah pakai lengan pendek, tidak pakai tudung, kita tegur dah dia, buat juga jarang-jarang. Kita suami berdosa dah. Dah tegur dah. Kita tegur dah. Tak dosa lah. Faham lagi? Dah tu dia buat, dia berdosa. Yang kita berdosa ni jika kita suruh atau kita tengok dan kita suka. Itu yang dikatakan kullukum ra'in, Nabi kata, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu menjadi suami contoh, dan kamu ada isteri, kamu akan ditanya. Bukan kamu kena dosa selalu, kamu akan ditanya. Bukan direct dapat dosa. Kamu akan ditanya daripada isteri kamu. Sekian hari bulan dah di bangku peradung, binimu tu baik pakai lengan pendek, jemur kain luar. Orang ramai berderul luar. Nampak? Jadi kita kata kita marah dah, dia gitu baik juga. Bagus, selamat. Kan siasat dulu. Kita suruh dia lengan pendek pasal nampak molek kat lengan pendek kali-kali. Kena. Lagi. Sebab tu kau puang kadang-kadang ke laki dia tutup aurat, ke orang yang buka. Ada tak perangai gila gitu? Contoh jenis pakai tudung, jenis keras kepala. Laki dia nak pergi kerja, dia turun sama laki dia start motor, dia jalan kaki nak pergi atas gerai depan rumah kan kapung. Laki dia jauh dah, dia pun buka jibat pun tak pada baru. Dia cakap atas gerai. Nampak? Ada tak macam itu? Ada. Laki dia balik jauh, laki aku. Jadi dia bertutup aurat dari laki dia. Ada tak macam itu? Jadi gini, orang perempuan dia kena jaga diri, waqarna. Waqarna maksudnya hendaklah kamu duduk dalam kemuliaan. Fi buyutikunna, itu sambunganlah dalam rumah-rumah lebih mulia. Tapi waqarna apa maksudnya? Kamu duduk dalam keadaan mulia. Mulia maksudnya jaga aurat. Mana? Ketika suami kita baik. Kerana apa? Dah kalau suami ada kita buka aurat, sama kok. Cuma biasa dibuat ketika suami tak ada. Jenis ngopek anak ni. Ngopek tagih. Ngopek ngopek anak ngopek. Posmen lagi. Cabut kepala anak dengan kopek-kopek. Posmen. Dah 2 minit mari pula posmen. Faham lagi? Dah. Dia kira dah apa ngopek anak, maaf korok. Mana maaf, mu wajib kena tutup molek. Tak boleh nampak aurat kita. Ngopek dah, ngopek luar, ngopek dalam rumah. Ada pula maaf. Dah nak buat gua ni kerja. Jenis mandi luar. Dia ni kurang dah. Ingat tak? Tahun 90-an tu lah. Selaga luar
Nak, bau mandi. Nah, bawah. Orang ada lalu kan. Nah, tu lah tu imam nak pergi mayat lahu ah. Sabun luar bini. Bini kelepek dia sabun. Tu imam berbong jatuh dah selagi tu imam. Lagi. Nah, tengok tak dia punya pasal tak. Nah, tu imam mati bini tu. Nah, ini masalah. Jadi kalau kita tengok, kita reda, kita berdosa. Ini kan bini seluar ketat. Tutup ada bini seluar ketat. Nampak betul punggung. Itu semua tu suami dia dayus. Kenapa? Suami dia tengok dah dan suami dia benarkan. Maka ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami yang dayus membenarkan isteri mendedahkan aurat seperti itu atau berkayang seksi seperti itu, dia tidak akan masuk syurga. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.